Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam Segalanya Mudah, di dalam PDPC Ustaz Mi. Apa kabarmu di sana? Lama sudah tak berjumpa. Apa kabarmu di sana? Adik-adik, apa kabarmu di sana? Adik-adik, alhamdulillah. Apa khabar adik? Bersama keluarga di rumah masing-masing. Okey? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Bertemu lagi kita di dalam PDPC bersama Ustaz Mi. Dan sebelum kita nak mulakan PDPC kita, jom kita tengok dulu paparan video nasyid yang Ustaz Mi sediakan untuk adik-adik. Dan kita cuba teka apakah tajuk pembelajaran kita pada kali ini. Zas. Para papapau, papapau, para papapau. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Oh jagalah. Bila hati kian bersih, berpikir pun selalu jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Macam mana adik? Dah dengar lagu tadi? Alhamdulillah. Cerita pasal apa? Cerita pasal hati. Okey, sekarang tengok buku tab, tengok tajuk-tajuk dia. Ada tak cerita pasal hati? Kalau tak ada pasal hati, cerita pasal panca indera. Dah jumpa kan? Okey, pandai adik-adik. Okay, tajuk pembelajaran kita pada kali ini ialah panca indera yang dimanfaatkan. Sebagaimana lagu tadi, cerita pasal jagalah hati, jangan kau kotori. Kan? Jaga hati kita, kerana hati kita dia ada peranan dia. Apa peranan dia? Jom kita tengok apa yang kita akan belajar pada kali ini. Okey, sekarang kita tengok tajuk kita. Okey, sebelum tu kita tengok pendidikan Islam KSSM tingkatan 3. Okey. Bidang Al-Quran, pelajaran yang keempat, panca indera yang dimanfaatkan. Adik-adik boleh rujuk buku teks. Dalam buku teks pendidikan Islam KSSM tingkatan 3, muka surat 20 hingga 24. Okey adik-adik? Okey. Sebelum kita nak mulakan pelajaran kita macam mana biasa, kita kena tahu apakah yang kita nak kuasai di dalam pembelajaran kita pada kali ini. Okey. Yang pertama ialah kita membaca surah Al-A'raf ayat 179 dan menerangkan maksud ayat, dan kita akan tengok beberapa hukum tajwid di dalamnya. Kemudian yang kedua, menerangkan manusia di akhirat bergantung pada amalan. Yang ketiga, menjelaskan keadaan penghuni neraka. Yang keempat, menerangkan cara memanfaatkan panca indera untuk mencari kebenaran. Yang kelima, mencari kebenaran dengan melakukan perkara makruf. Yang kelima, menerangkan cara memanfaatkan panca indera untuk mencari kebenaran dengan mencegah kemungkaran. Yang keenam, pengajaran daripada ayat. Yang ketujuh, menjawab soalan kebat. Di situ nanti Ustaz Mi akan bimbing ada satu soalan kebat supaya kita terbiasa dengan soalan kebat. Dan macam biasa tadi, yang ke-8, menjawab latihan pengukuhan, iaitu kuis Google Form yang Ustaz Mi letakkan di dalamnya 25 soalan yang adik-adik boleh jawab. Hanya tekan di link tersebut dan adik-adik jawab 25 soalan. Boleh ulang-ulang supaya adik-adik dapat mengukuhkan lagi kefahaman adik-adik di dalam tajuk ini, insya-Allah. Baik, kita tengok yang pertama adik-adik. Inilah dia
ayat Quran. Dan gambarannya ialah ini hanya hiasan je adik, gambar hiasan orang bagi. Sebab neraka ini gambaran neraka. Sebab neraka ni lebih dahsyat daripada ini. Cuma kita dapat tengok dekat sini mereka duduk dalam api. Itulah neraka Allah. Cuma neraka Allah kita tak boleh nak bayang sebab dia lebih dahsyat. Dan neraka Jahanam itu hitam kerana lama dipanaskan. Allah, kita tak mampu untuk masuk adik-adik. Sebab itulah adik-adik, kita kena hayati ayat Quran ini. Ini adalah nasihat Allah. Ini adalah tanda sayang Allah Ta'ala pada kita. Dia bagi tahu kita macam mana kita nak gunakan 3 panca indera untuk kita mengelakkan diri kita daripada masuk ke dalam neraka Allah. Jom kita baca dulu ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Maksudnya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan untuk neraka Jahanam banyak dari jin dan manusia. Dalam neraka Jahanam, Allah Ta'ala adakan di dalam neraka tersebut jin dan manusia. Kenapa mereka ada dalam tu? Yang pertama, mereka Allah Ta'ala bagi hati, tapi hati tidak mahu memahami ayat-ayat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mempunyai mata, tapi tidak mahu melihat keesaan Allah, kebesaran Allah. Yang ketiga, mereka mempunyai telinga, tetapi mereka tidak mahu mendengar ajaran dan nasihat daripada agama Allah. Inilah 3 panca indera adik-adik. Yang pertama, hati. Hati tak nak dengar ataupun tidak mahu memahami ayat-ayat Allah. Yang kedua, ada mata Allah Ta'ala bagi, tak nak tengok kebesaran Allah. Yang dengan kebesaran Allah itu, kita dapat meningkatkan iman kita. Yang dengan melihat ciptaan Allah Ta'ala itu, bukti keesaan Allah Ta'ala itu, dapat meningkatkan keimanan kita. Kita akan bagi satu jawapan yang semuanya Allah Ta'ala ciptakan. Dan bila Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala mampu untuk menghancurkan. Dan kita yakin bahawa satu hari kita akan dibangkitkan di alam yang satu lagi, iaitu hari kebangkitan. Di padang mahsyar, di sana kita akan dihisap dan ditentukan kita masuk syurga ataupun neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan telinga. Allah Ta'ala jadikan telinga untuk apa adik-adik? Untuk kita mendengar nasihat, kita mendengar ajaran daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu mendengar Quran, mendengar hadis, mendengar zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 ni kalau kita tak guna sebagaimana yang dibimbing, dipimpin, disebut, difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ni, maka ia menjadi penyebab kita masuk ke dalam neraka Allah. Kita dunia pun api kita tak boleh pegang, adik. Macam mana kita nak masuk dalam api neraka Allah yang dahsyat ini? Dan Allah Ta'ala menyambung, mereka itu seperti binatang ternak. Allah Ta'ala menghina kita yang tidak menggunakan hati, tidak menggunakan mata, tidak menggunakan telinga. Kita seolah-olah seperti binatang ternak. Binatang ternak macam mana? Macam lembu. Binatang ternak macam mana? Macam kambing. Binatang ternak macam mana? Macam ayam. Mereka hidup hanya berlandaskan nafsu mereka sahaja. Sebab tu orang kalau tak ada agama dalam hati mereka, tak faham ayat Allah. Orang yang tak ada dalam hati mereka iman pada Allah tentang hari kebangkitan, orang yang dalam diri mereka tidak pernah mendengar ayat-ayat Allah, hadis Nabi, maka mereka ini mudah mengikut hawa nafsu mereka. Sebab hawa nafsu ini ammaratu bisu. Mereka sentiasa mengajak, nafsu amarah ni dia selalu mengajak kita membuat benda jahat. Jadi kalau kita tak dibimbing melalui hati yang faham ayat Quran,
melalui mata yang selalu ingat kebesaran Allah, keesaan Allah, melalui telinga yang selalu masuk ayat-ayat Allah, selalu masuk ayat-ayat Quran, selalu masuk hadis Nabi dan ajaran dalam agama ini, mereka akan terus mengikut nafsu mereka. Jadi bila kita ikut nafsu, samalah kita macam binatang. Makan, tidur, seks. Makan, tidur, seks. Itulah binatang. Makan, tidur, mengawan. Bahkan Allah Ta'ala cerca lagi, Allah Ta'ala hinakan lagi. Bahkan mereka itu lebih sesat lagi. Sebab binatang, mereka makan, tidur, mengawan. Tapi kalau kita ikut nafsu kita tanpa bimbingan daripada Allah, maka kita akan jadi lebih teruk. Buktinya apa adik-adik? Adik-adik boleh tengok sendiri. Kalau binatang, mereka hanya mengawan betina dengan jantan, betul? Tapi kita manusia, dia lebih dahsyat daripada itu. Kita jadi lesbian, dahsyat. Perempuan dengan perempuan, betina dengan betina, jantan dengan jantan. Allah, kita lebih tahu adik-adik. Itu satu contoh. Bahkan ada lagi lebih dahsyat daripada itu yang Ustaz Mi tak boleh nak sebut dekat sini. Allahu Akbar. Baik, dan Allah Ta'ala terus bagi tahu mereka itulah orang-orang yang lalai. Orang yang lalai kerana mereka tidak menggunakan hati mereka untuk faham ayat Allah, menggunakan mata mereka untuk keesaan Allah, menambahkan iman kepada mereka, dan mereka tidak menggunakan telinga mereka untuk mendengar ajaran dan nasihat daripada Allah. Faham adik-adik? Cantik. Alhamdulillah. Okey adik-adik, sekarang kita tengok sedikit tentang hukum tajwid, sebab Ustaz Mi ada letakkan dalam soalan di deskripsi tu nanti, soalan kuis antaranya ialah soalan tajwid. Okey, sekarang kita tengok salah satunya ialah, okey dekat sini adik-adik ya. Li jahannama. Ada nun bersyaddah. Nun bersyaddah ni apa? Apa hukum dia? Hukum dia apa dia? Pandai. Wajibul ghunnah. Okey, wajibul ghunnah. Kita faham kan? Kita tahu kan wajibul ghunnah dia ada dua, satu nun bersyaddah dan juga mim bersyaddah. Jadi bila kita jumpa ayat ni, jumpa huruf ni, maka kita kena baca dengan bacaan ghunnah. Kita dengungkan dengan kadar 2 harakat. Contohnya li jahannama. Kan? Faham? Bagus. Okey, seterusnya. Okey, kat sini adik-adik ada ulaika. Dekat sini. Ni apa ni? Mak wajib apa? Okey, pandai. Mak wajib apa? Munfasil ke muttasil? Munfasil salah. Okey. Dah Ustaz Mi kata munfasil salah, muttasil lah kan? Okey, ni mat wajib muttasil. Kenapa? Sebab huruf mat bertemu dengan hamzah. Huruf mat dekat sini apa? Huruf mat dekat sini ialah alif. Alif bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, ulaika. Jadi bila dalam satu kalimah, maka dipanggil mat wajib muttasil dan kadar bacaannya ialah dipanjangkan 4 ataupun 5 harakat. Boleh adik-adik? Pandai. Okey. Last, kita ambil satu lagi. Okey, di hujung ni. Humul ghafilun. Lun. Itu apa? Pandai pun adik-adik. Mat adik li sukun. Kenapa? Sebab waw mati. Waw ni huruf mat mati sebelumnya dhammah. Dan sebelum nak wakaf tu, selepas waw mati ni ada pula huruf hijaiyah. Maka ini dipanggil pandai. Mat adik li sukun. Boleh faham adik? Pandai. Okey. Cukuplah hukum tajwid kita. Dapat sikit pun jadilah. Adik-adik nak tanya yang lain, adik-adik jumpa ustazah adik-adik, insya-Allah mereka akan jawab. Baik, kita terus adik-adik, tak nak buang masa, kita terus kepada okey, nombor 2. Manusia di akhirat bergantung kepada amalan mereka. Ingat adik-adik, kita hidup atas dunia ni tak ada choice. Kita hidup atas dunia ni ada satu je kita kena buat, iaitu ibadat pada Allah. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan manusia dan jin itu kecuali. Bila ada kecuali, maknanya tak ada pilihan lah.
liya'budun, ibadat pada Allah. Jadi kita celik mata ibadat. Jangan kita anggap ibadat semayang, zikir, baca Quran, bukan itu. Apa saja yang kita buat lillahi ta'ala tu ibadat. Makan lillahi ta'ala. Kita makan nak sihatkan badan supaya mudah nak ibadat, tu ibadah. Apa saja yang lillahi ta'ala tu ibadah. Cari duit untuk apa? Dapat bagi nafkah pada anak isteri. Cari duit untuk apa? Dapat duit tu boleh sedekah pada orang susah. Cari duit untuk apa? Supaya dapat kehidupan kita lebih sempurna. Bila kehidupan kita lebih sempurna, tenang, kita untuk ibadat. Tu semua ada kaitan lillahi ta'ala, ibadat. Faham adik-adik? Jangan skupkan benda tu. Orang kata apa? Baca Quran. Tak. Main, ibadat. Adik-adik main, cergas kesihatan. Bila adik-adik sihat, barulah mudah adik nak ibadat. Bersukan pun adalah sunnah Nabi, maka itu dia ibadat. Adik-adik kena faham tu. Okay adik ya? Okay. Jadi hidup kita adalah ibadat pada Allah. Jadi pastikan setiap amalan kita lillahi ta'ala. Jadi di sini dikatakan masuk neraka sebab amalan. Okay? Manusia yang beramal dengan amalan yang buruk dan kufur kepada Allah. Mereka yang atas dunia maksiat pada Allah, buat dosa banyak dan kufur. Kufur maksudnya dia ingkar pada perintah Allah, tak nak semayang, tak nak puasa, ingkar pula. Maksudnya mau apa puasa, mau apa semayang ni, buang masa ni. Dia tolak pula adik-adik. Lebih dahsyat lagi syirik pada Allah. Memang mereka ni akan masuk ke dalam neraka Allah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, masuk syurga. Masuk syurga sebab apa? Manusia yang beramal dengan amalan baik, berlandaskan keimanan pada Allah. Jadi dia buat sesuatu amalan baik itu, dia ada tempat pegang dia. Aku buat sebab Nabi buat, aku buat. Mana adik-adik? Tu maksud berlandaskan keimanan. Sebelum nak dapat iman, dia ada ilmu dulu. Jadi kita kena pegang dulu hadis Nabi, kita kena pegang dulu Quran, barulah dipanggil iman. Faham adik? Kenapa adik semayang? Sebab Allah Ta'ala suruh. Dekat mana yang kita dapat Allah Ta'ala suruh? Wa aqimus solah, kan? Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tu semua main peranan. Tu yang bagi iman. Kita ada tempat pegang kita. Benar adik? Bagus. Okey. Jadi kita akan masuk syurga berdasarkan amalan baik kita, berlandaskan keimanan. Maksudnya berdasarkan Quran dan Sunnah. Kita jadi pegang kita, barulah kita amalkan ibadat tersebut lillahi ta'ala. Baik adik. Seterusnya, okey, ini adalah amalan yang dalam buku teks sebenarnya. Dan ini amalan Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita satu doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nar. Maksudnya, ya Allah, sungguhnya aku memohon perlindungan daripada azab kubur dan azab neraka. Ni doa ni penting adik-adik. Kita kena mohon banyak-banyak pada Allah supaya kita terhindar daripada azab kubur dan azab neraka Allah. Azab kubur pun dahsyat, azab neraka Allah pun dahsyat. Dua-dua dahsyat. Azab kubur dahsyat, azab neraka lagi dahsyat. Tengok gambar ni pun kita tahu dah azab dia macam mana, duduk dalam api, mana kita tahan adik-adik. Okay adik, sebab tu kita kena selalu doa. Selalu doa supaya Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Last sekali Allah Ta'ala jauhkan kita daripada azab kubur dan juga azab neraka ini. Baik. Seterusnya, okey, ini yang ketiga, keadaan penghuni neraka. Okey adik, penghuni neraka di sini dalam buku teks disebut ada 5 keadaan penghuni neraka, dan semua 5 ni dia ada di dalam ayat-ayat Quran, firman-firman Allah. Contohnya, adik-adik tengok yang pertama. Kita akan sebut satu persatu berdasarkan nas Al-Quran supaya datang iman. Yang tadi itulah, buat amal soleh berlandaskan iman. Jadi kita tahu ni berlandaskan iman. Iman tu nak dapat macam mana? Kita tengok Quran. Okey, kita tengok yang pertama. Penghuni neraka diseret beramai-ramai ke neraka dalam keadaan terterak di atas muka. Kalau adik-adik baca surah Sajadah, dia ada di sana, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang-orang yang nak masuk dalam neraka, mereka nampak neraka tu, lalu mereka menundukkan kepala.
Lalu mereka berkata pada Allah, Rabbana, wahai Allah, kami dah nampak neraka. Wahai Allah, sami'na, kami dah dengar macam mana neraka itu membakar orang-orang di dalamnya. Kami dah dengar wahai Allah. Sekarang wahai Allah, Rabbana absurna wa sami'na farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal solihan, untuk kami buat benda baik yang dulu kami tak buat. Amal soleh yang dulu kami tak buat, kami janji kamu balikkan kami ke dunia, kami akan buat. Inna muqinun, kerana hari ini wahai Allah kami dah yakin, kami dah nampak neraka ni. Sekarang tolong wahai Allah kembalikan kami. Persoalannya adik-adik, Allah Ta'ala kembalikan tak? Tak adik-adik. Sebab tu Ustaz Mi selalu nasihatkan, tempat kita nak menyesal bukan kat sana. Tempat kita nak menyesal, nak bertaubat dekat sini. Kat sana Allah Ta'ala takkan pulangkan kita balik ke dunia. Ni Allah Ta'ala dah bagi umur kita ni, modal kita nak buat amal baik, bekal kita untuk bertemu dengan Allah, untuk layakkan kita mendapat rahmat Allah, dan last sekali Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga Allah. Jadi di sini tempat dia, adik-adik. Di sana bukan tempat dia. Sana kita cakap lah macam mana pun hanya sia-sia saja, boleh menjerit je lah, tapi Allah Ta'ala takkan buat. Sebab bila dah mati tertutup semua, terputus semua. Faham adik-adik? Jadi ahli neraka ni dia nampak dia nak kembali ke dunia, tak dapat dah. Walaupun hari tu dia benar-benar dia cakap kami beriman, tak ada dah. Hanya sia-sia semua tu. Okey? Jadi dah nampak dia katakan nombor 1 ni, penghuni neraka diseret beramai-ramai ke neraka dalam keadaan terterak di atas muka. Jadi boleh tengok dalam surah Al-Qalam ayat 48, Allah Ta'ala sebut yauma yashabuna finnar, pada hari mereka itu diseret ke neraka Allah, ala wujuhihim, di atas muka mereka, maksudnya muka ke bawah, terterak ke bawah. Allah, diseret muka ke bawah. Bayangkan macam mana nak lalu. Belum masuk neraka dah azab dulu, dah kena seret dengan malaikat penjaga neraka. Lepas itu malaikat kata apa? Zuku massa saqar, sekarang rasakanlah api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala bakarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takutnya kita pada Allah, adik-adik. Takutlah kita pada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Bukan Ustaz Mi cakap-cakap ni. Ini adalah dalil daripada Quran. Allah Ta'ala sayang kita, dia beritahu awal-awal, adik-adik. Jangan kita cakap Allah Ta'ala tak sayang kita. Allah Ta'ala dah bagi tahu awal, kerana sayanglah dia bagi tahu kita ayat-ayat begini, supaya kita bersiap untuk berjumpa dengan dia di hari akhirat. Boleh, adik? Okey, yang kedua, penghuni neraka ingin hidup semula kerana tidak tertanggung dengan azab neraka dan ingin melakukan amal soleh. Tak tertanggung, adik-adik. Sampailah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, mereka ni nak keluar daripada neraka, tak tahan dah duduk dalam api. Adik-adik boleh tengok dalam surah Sajadah yang orang selalu baca di waktu hari Jumaat subuh. Adik-adik boleh tengok dekat ayat nombor 20. Allah Ta'ala kata apa? Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha mu'idu fiha wa qila lahum zuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Allahu Akbar. Dan mereka orang-orang yang fasik, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar, tempat kediaman mereka itu ialah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullama aradu an yakhruju minha, mereka nak keluar daripada api neraka Allah, u'idu fiha, malaikat penjaga neraka bawa balik masuk ke dalam neraka Allah. Lalu wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun, dan sekarang rasakanlah azab bakaran api neraka yang dulu kamu tak percaya. Neraka ni karutlah, mana ada kebangkitan semula, dah mati-matilah. Sekarang hidup, gunakan hidup ni dengan sebaik mungkin, cari duit, hidup senang, buat apa yang kita nak. Allahu Akbar. Satu pemikiran yang salah, sedangkan Allah Ta'ala dah bagi tahu macam ni. Orang macam ni dia akan menyesal, dia akan minta balik kembali ke dunia, sebab dia tak tahan dah duduk dalam api neraka Allah.
Jadi boleh tengok dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim ayat 44. Allah Ta'ala bagi tahu, wa anzirin nas yauma ya'tihimul azab fayaqulul zalimun fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Ayat ni ayat 44 surah Ibrahim. Allah Ta'ala kata apa? Wahai Muhammad, anzir, bagi peringatan pada mereka ni, manusia ni. Yauma ya'tihimul azab, pada hari itu mereka yang kena azab dalam neraka Allah. Mereka akan berkata, fayaqulul ladzina zalamu, mereka akan berkata, orang zalim ni, dia kata apa? Rabbana akhirna ila ajalin qarib, kami dah tak tahan duduk dalam neraka ni, tolong wahai Allah, akhirna, bagi kami pulang sekejap je kat dunia. Nujib da'wataka, kami pasti akan buat semua amal soleh, pasti patuh semua seruan-seruan. Wa nattabi'ir rusul, dan kami pasti akan ikut segala perintah dan seruan daripada rasul-rasul kamu. Maknanya ustaz cakap apa tentang agama, kami pasti akan ikut. Nampak penyesalan mereka? Mereka minta sedikit masa untuk buat amal baik yang soleh, nak patuh perintah Allah. Sebab apa mereka tak tahan dah duduk dalam api neraka Allah. Mudah-mudahan dengan amal soleh itu dapat mengelakkan mereka daripada azab ini. Tapi terlambat. Sebab tu Ustaz Mi kata apa tadi? Tempat menyesal di sini, tempat bertaubat di sini, tempat buat amal di sini. Sekarang tengah hidup ni adik-adik. Ini modal kita. Boleh adik? Faham? Bagus. Okey, sekarang adik-adik, yang ketiga, orang yang menyeleweng daripada jalan yang benar menjadi bahan bakar dari api neraka jahanam. Orang yang buat jahat, yang tak ikut perintah Allah, yang mendustakan agama Allah, mereka ini pasti akan masuk ke dalam neraka Allah. Neraka Allah tu neraka Allah Ta'ala tu macam mana ya? Adik-adik boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat 56. Allah Ta'ala sebut apa? Allah Ta'ala kata, Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab innallaha kana 'azizan hakima. Sesungguhnya mereka yang kafir, orang yang kufur, ingkar perintah Allah, mensyirikkan Allah, mereka ini akan apa? Mereka ini akan masukkan ke dalam neraka Allah, dan mereka akan dibakar dalam neraka Allah. Kullama, setiap kali kulit mereka dibakar, badalnahum juludan ghayraha, akan diganti dengan kulit yang baru. Kenapa? Alisan gaji, tempat sakit kita ialah kulit. Sebab tu yang dibakar itu kulit. Sebab kalau terbakar itu sampai ke isi dah tak rasa dah. Sakit tu kulit. Jadi bila kena kulit terbakar, ganti kulit baru. Terbakar, ganti kulit baru. Terbakar, ganti kulit baru. Liyazuqul azab, kata Allah, supaya mereka dapat merasakan azab ini. Allah. Adik-adik, kita masuk dalam neraka Allah, kita dikepung oleh api. Bukan kena tangan aja, bukan kena kaki aja, kita dikepung kiri, kanan, atas, bawah, api. Macam mana kita nak lalu adik-adik? Memang kita tak mampu lalu. Kita tak ada choice. Hidup atas dunia, ibadat pada Allah. Innallaha kana 'azizan hakima. Allah Ta'ala menyambung ayat ini. Allah Ta'ala mengatakan, semuanya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ingat adik-adik, orang yang menyeleweng daripada jalan Allah menjadi bahan bakar api neraka. Dibakar kulit, berganti kulit. Kita tak mampu adik-adik. Yang keempat, muka penghuni neraka hitam legam akibat pendustaan mereka terhadap Allah. Ini apa yang berlaku kepada manusia di hari akhirat, di mana Allah Subhanahu Wa Taala membezakan orang beriman dengan orang yang soleh, dengan orang yang jahat. Orang beriman, Allah Ta'ala jadikan muka mereka putih, berseri-seri, dan orang yang jahat menjadi hitam legam. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 106, Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh.
Pada hari yang kamu akan melihat orang-orang di sana, ada yang mukanya putih berseri-seri, tabyaddu wujuh, dan juga taswaddu wujuh, iaitu muka mereka hitam. Nak bezakan orang soleh dengan orang yang jahat. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, orang munafik dan kafir kekal dalam neraka selama-lamanya atas kekufuran. Yang ini adik-adik boleh tengok dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 39. Allah Ta'ala sebut innal ladzi walladzina kafaru. Allah Ta'ala sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sungguhnya orang-orang yang kufur pada Allah, orang munafik, orang yang kufur pada Allah, wa kadzabu, dan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ni orang munafik, orang yang mulut cakap la ilaha illallah tapi hati menolak. Hati tak buat amalan, hati tak buat perintah Allah, hati membenci perintah Allah. Ni orang munafik. Maka mereka ini, orang munafik dan orang kafir ini, orang yang mensyirikkan Allah, orang yang ingkar perintah Allah, mereka ini adalah ashab. Mereka adalah penghuni neraka Allah, dan mereka akan menjadi ahli neraka, penghuni neraka, hum fiha khalidun, selama-lamanya. Allahu Akbar. Inilah 5 keadaan penghuni neraka, adik-adik. Mudah-mudahan bila kita baca 5 ini masuk dalam hati dan kita jadi takut pada Allah. Kita akan pastikan, kita akan gunakan 3 panca indera kita untuk kita jadi orang yang beriman. Kita faham ayat Allah, kita tengok kebesaran Allah, keesaan Allah, dan kita menerima ajaran, mendengar ajaran dan nasihat daripada agama kita, insya-Allah. Boleh adik? Insya-Allah. Baik. Seterusnya. Okey, ini adalah ayat Quran. Allahu Akbar. Allah Ta'ala berfirman di dalam buku teks. Allah Ta'ala berfirman, wa qala alladhi a'udhu billahi minasy syaithanir rajim wa qala alladhina fin nari laqadhanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Surah Ghafir ayat 49. Maksudnya apa? Dan berkatalah orang-orang yang di dalam neraka kepada penjaga neraka Jahannam, mohonlah kepada Tuhan kamu agar dia meringankan azab daripada kami sehari. Allah, tak tahan dah. Bagilah rehat sehari, minta pada Allah. Boleh ke tu? Dapat ke tu? Tak dapat. Allah Ta'ala takkan bagi orang dalam neraka rehat, melainkan mereka akan diazab 24 jam, tak berhenti, sentiasa berjalan, dan azab itu sentiasa bertambah lagi. Allahu Akbar. Sebab itulah adik-adik, kalau adik-adik tengok dalam surah Al-Kahfi ayat 29, Allah Ta'ala berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala menyebut, Allah Ta'ala mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum, katakanlah wahai Muhammad bahawa kebenaran itu adalah daripada Tuhanmu Allah. Kalau mereka nak beriman, bagi mereka beriman. Kalau mereka nak kufur pada Allah, ingkar perintah Allah, nak syirikkan Allah, silakan. Tapi ingat, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami menyediakan kepada mereka yang kufur itu, yang ingkar itu, yang mensyirikkan Allah Ta'ala itu, apa dia? Ahata bihim suradiquha, satu api neraka yang akan mengepung mereka atas, bawah, kiri, kanan dengan api. Allah. Wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, dan bila mereka meminta air, kami berikan air, tapi air itu azab. Air apa? Air timah besi yang mendidih, yang kalau nak minum aja, letak di mulut, bahangnya saja akan membakar daging-daging kulit mereka, sehingga
kulit mereka jatuh. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, adik-adik yang Ustaz kasih sekalian, Allahu Akbar. Dahsyat kan? Allah Ta'ala menyambung dalam surah Al-Kahfi ini, wa yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwi wujuh bi'sa syarab. Itulah seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqah, dan seburuk-buruk tempat. Jadi adik-adik, takutlah kepada azab Allah. Tengok gambar ni pun kita tak mampu adik-adik. Tak ada siapa yang nak duduk dalam api. Tapi di saat kita di sana, kita tak nak duduk dalam api, tapi malaikat penjaga neraka akan bawa kita duduk dalam api. Sebab tu ada ulama mengatakan, ketika ditanya pada ulama tu, boleh tak kalau kami kalau nak buat maksiat, di antara jawapan ulama tu ialah boleh. Tapi ketika malaikat nak bawa kamu masuk dalam neraka, kamu boleh bagi tahu pada malaikat, jangan kamu bawa aku masuk dalam neraka. Allahu Akbar. Terkejut pemuda itu. Dia kata, macam mana aku boleh cakap macam tu kat malaikat? Ya, kalau kamu tak boleh cakap macam tu kat malaikat, jadi kamu tak ada pilihan, melainkan kamu buat ibadat pada Allah. Faham adik-adik? Seterusnya, ini nombor 4, cara memanfaatkan panca indera untuk mencari kebenaran dengan melakukan perkara amal makruf. Jadi yang pertama adik-adik, kita memahami ayat-ayat Quran dan hadis Rasulullah. Kat mana kita dapat ni? Kita boleh menghadiri majlis ilmu, kita boleh menghadiri majlis zikir, kita boleh menghadiri tempat-tempat ulama berhimpun, kita boleh menghadiri halaqah-halaqah ilmu untuk kita dapatkan ilmu-ilmu, untuk kita faham ayat Quran dan juga hadis Nabi. Kita boleh hadiri juga pengajian-pengajian agama yang sekarang ni di mana-mana pun ada adik-adik. Di masjid sendiri ada guru takmir yang akan mengajar mengikut jadual-jadual mereka. Jadi kita mudah sekarang ni adik-adik. Allahu Akbar. Hanya datang ke masjid dan kita akan dapat ilmu untuk kita faham ayat Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, mengambil iktibar daripada tanda-tanda kebesaran Allah sebagai pencipta melalui kajian alam semesta. Ini kita boleh buat macam malam-malam kita keluar, kita tengok ciptaan Allah. Lepas itu datangkan pada hati kita bahawa semua ni Allah Ta'ala yang buat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, bila Nabi nak qiyamul lail, Nabi keluar dulu. Nabi pun baca satu doa. Nabi baca apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Kan? Nabi doa tu. Apa dia maksud dia? Rabbana, wahai Allah, tidaklah kau jadikan seluruh alam semesta ini sia-sia, kecuali Allah Ta'ala nak tunjukkan apa pada kita? Kebesaran Allah. Kalau aku boleh buat, kan, ciptaan Allah Ta'ala yang besar ini, mustahil tak kalau Allah Ta'ala meruntuhkan, memusnahkan semua alam ini dan buat satu alam yang baru? Mustahil tak? Kita akan cakap tak mustahil. Itu yang Allah Ta'ala nak kita tengok daripada kebesaran-kebesaran Allah Ta'ala yang dia buat di hadapan kita. Jadi datang keyakinan kita, satu hari kita akan dibangkitkan dan setiap amalan kita akan dihisap oleh Allah, akan ditanya oleh Allah, dan kita akan ditentukan sama ada syurga ataupun neraka. Di situlah kita akan berusaha membuat persiapan untuk kita bertemu dengan Allah. Kerana di sana tidak ada lagi mal, tidak ada lagi harta digunakan di sana. Di sana hanyalah pahala, dan dengan pahala yang ditimbang di Al-Mizan itu, kita akan dapat rahmat Allah yang akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah. Faham adik? Cantik, alhamdulillah. Okey, yang ketiga, mata. Mata kita ni melihat segala ciptaan Allah seperti melihat kejadian gunung ganang dan laut dapat menambah keimanan. Nah, cerita tadi juga gunakan mata kita untuk kita lihat kebesaran Allah. Kita pergi pantai, kita tengok pantai, kita tengok gunung. Kita daki bukit, kita daki gunung, kita tengok gunung, kita tengok pantai, kita tengok gunung, kita tengok ciptaan Allah, pokok-pokok dan sebagainya. Itu semua akan mendatangkan keimanan pada Allah. Sebab memang tak ada siapa yang boleh buat. Jawapan kita hanya satu, Allah yang boleh buat semua ni. Allahu Akbar. Yang keempat, telinga mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW dan zikir-zikir untuk menenangkan jiwa. Telinga, apa guna telinga kita adik? Telinga kita digunakan adalah untuk mendengar Quran. Yang tadilah mendengar nasihat dan ajaran daripada Allah.
nasihat dan ajaran itu mesti asal daripada Al-Quran, mesti asal daripada hadis, barulah ia dipanggilkan nasihat dan ajaran daripada agama kita. Dan kita dengarkan juga zikir-zikir untuk menenangkan jiwa. Okey adik, alhamdulillah, syukur. Okey, kita terus lagi yang kelima. Yang kelima, cara memanfaatkan panca indera untuk mencari kebenaran dengan mencegah kemungkaran. Okey, macam mana? Yang pertama, kita gunakan panca indera kita berusaha membetulkan salah faham kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini kita tak boleh baca aja tanpa belajar. Itu maksud dia. Kita kena pergi ke pengajian supaya maksud daripada Quran, tafsiran daripada Quran itu sesuai, kena dengan kehendak agama kita. Takut kalau kita tak belajar baca ikut akal fikiran kita, yang itu yang kita jadi lagi sesat. Kan? Contoh apa? Tu yang selalu kita sebut-sebut tu, apa nama? Wal fitnatu asyadu minal qatl. Kan? Selalu kita cakap, kamu jangan fitnah orang, bahaya tu. Dosa dia lebih besar daripada membunuh. Kamu tahu tak? Kenapa kamu cakap macam tu? Dia pun jawab, wal fitnatu asyadu minal qatl. Dia kata, dalam Quran Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata sesungguhnya fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Kamu tahu tak? Maknanya lebih dahsyat daripada membunuh. Fitnah tu besar lagi dosa kamu daripada membunuh. Allah Akbar. Nampak tak? Itu yang bermain di masyarakat kita kan. Padahal itu satu salah faham. Ayat tu berasal daripada surah Al-Baqarah ayat 191. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah di sini dalam ayat 191 surah Baqarah ini bermaksud syirik. Syirik, bukan maksud fitnah yang kita faham. Fitnah orang Melayu faham apa dia? Menuduh orang tanpa bukti. Salah tu. Maksud dalam surah ni, dalam ayat ni ialah syirik. Dan angkara syirik itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Baca ayat sebelum tu. Baca ayat sebelum tu apa maksud dia? Bermaksud Allah Ta'ala menghalalkan peperangan berlaku di Masjidil Haram. Sebab apa? Sebab kesyirikan yang berlaku di Masjidil Haram tu lebih dahsyat. Kalau teruskan kesyirikan, itu lebih buruk. Jadi Allah Ta'ala membenarkan berlakunya peperangan. Itu maksud dia dalam tafsir Tabari. Sebab tu kena belajar adik-adik. Ini kita kat mana-mana, jangan fitnah tu lebih dahsyat daripada membunuh. Daripada kamu fitnah, baik kamu bunuh aja. Lagi teruk. Kan adik-adik? Okey, faham jadi kita kena usaha adik-adik belajar supaya apa yang kita belajar daripada Quran, daripada hadis tu kita faham sesuai dengan kehendak agama kita. Jangan sesat. Kalau sesat jadi macam tadi contoh. Banyak lagi lain. Banyak lagi lain. Tak boleh Ustaz Min nak letakkan kat sini semua kan panjang pula. Okey, yang kedua berusaha menyedarkan manusia supaya tidak lalai daripada merenung tanda-tanda kebesaran Allah. Maknanya selalu jumpa kawan-kawan cerita tentang kebesaran Allah. Bila pergi camping kan, duduk buat halaqah, lepas tu sama-sama baring, tengok bintang, tengok langit, tengok bulan kan. Jadi bila tengok tu, suruh dia duduk balik. Duduk, okey duduk. Sekarang apa yang kamu nampak? Ni semua kebesaran Allah. Allah Ta'ala yang jadikan bumi, jadikan bulan, jadikan bintang. Besar tak? Besar. Kalau dah besar ciptaan Allah Ta'ala ni, kan, hebat ciptaan Allah Ta'ala ni, mustahil tak Allah Ta'ala nak jadikan hari kiamat, lepas itu bangkitkan kita buat satu alam yang baru? Mustahil tak? Semua akan jawab tak mustahil lah. Itu dapat iman. Faham adik? Alhamdulillah. Baik, kemudian usaha menjauhkan diri daripada melihat perkara yang haram. Ni kita kena usahakan jaga mata kita untuk melihat perkara haram. Sebab sekarang kita kena berlawan banyak adik-adik. Kadang-kadang buka laptop nampak dah perkara haram. Aurat perempuan yang bukan mahram, yang diharamkan untuk kita tengok. Kan? Buka phone boleh nampak. Hanya ketik kita dapat tengok benda haram. Allahu Akbar. Jadi kena lawan adik-adik, kena mujahadah, kena pastikan setiap apa yang kita tengok itu bernilai ibadat.
Kalau tengok Quran, kalau tengok phone tekan tu tekan ada tazkirah, tekan tu ada Quran, tekan tu ada ilmu agama. Itu. Faham adik? Faham, cantik. Yang keempat, berusaha mengelakkan diri daripada mendengar perkara negatif. Maknanya kita kena gunakan telinga kita untuk mendengar yang baik. Macam mana nak buat tu? Jumpa orang-orang soleh, hadiri majlis ilmu yang dalamnya ada orang soleh yang sedang mengajar. Jadi kita dapat ilmu, faham lagi ayat Quran, kita dapat dengar nasihat agama, kita dapat dengar teguran agama, kita dapat memahami lagi ajaran agama kita. Jadi usahakan itu. Kalau boleh lazimi cari majlis-majlis ilmu, kan, kita pergi, kita istiqamah buat benda tu, supaya diri kita terpelihara daripada neraka jahanam yang Allah Ta'ala sebutkan tadi dalam surah Al-A'raf ayat 179. Dan kita pun tak jadi seperti binatang sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, yang hinakan kita bahkan lebih teruk daripada itu. Dan yang paling penting, kita tak jadi orang yang lalai. Sebab kalau kita jadi orang yang lalai, kita akan ikut hawa nafsu kita, dan kita akan jadi orang yang melupakan Allah. Dan bimbang kalau kita mati, kita tak dapat mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay, adik? Faham? Cantik. Okey. Kemudian di sini adik-adik dalam buku tab disebut satu firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Al-Isra ayat 36. Dia bermaksud sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati akan ditanya apa-apa yang dilakukan. Allah. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu tadi, di antara penyebab kita masuk dalam neraka jahanam itu disebabkan mata kita, telinga kita, hati kita. Sebab semua akan ditanya. Tiga-tiga anggota ni akan tanya, "Hei mata, apa kamu buat semasa di dunia dulu?" "Aku tengok keesaan Allah." "Hei telinga, apa yang kamu buat semasa di dunia dulu?" "Aku mendengar nasihat dan ajaran agama Allah." Lepas. "Hei hati, apa yang kamu buat semasa di dunia dulu?" "Aku memahami ayat-ayat Allah sehingga datang ketakutan aku kepada Allah." Lepas. Yang ini selamat. Tapi kalau tanya, "Hei mata, apa kamu buat?" "Aku melihat aurat yang haram untuk aku lihat." Allah. "Hei telinga, apa kamu buat?" "Aku mendengar umpatan, aku mendengar fitnah, aku mendengar nyanyian-nyanyian yang tidak mengingati Allah." Habis kita adik-adik. "Hei hati, apa yang kamu buat?" "Aku tak buat apa-apa, aku ikut hawa nafsu aku aja." Habis adik-adik. Allahu Akbar. Sebab itulah adik-adik, kita kena tengok ayat-ayat Quran ini adalah tanda kasih sayang Allah. Sebenarnya inilah surat-surat cinta Allah Ta'ala pada kita. Dia bagi tahu awal kepada kita supaya kita bersiap sedia adik-adik di atas dunia ini. Kita tambah zaman kita ni banyak lagi cabaran. Jadi kita kena banyak baca Quran, banyak lagi kena faham supaya kita terbimbing untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Amin, insyaAllah. Okey, pengajaran ayat yang pertama adik-adik. Pengajaran ayat ni kan ada teknik dia, PIH, pendahuluan, isi dan huraian. Jadi adik-adik kena ingatlah pendahuluan apa, isi tu apa, huraian tu apa. Dan di sini ada kata sambung. Jom kita tengok. Okey, kita hendaklah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah supaya dijauhkan daripada neraka jahanam. Kat mana dia punya P, pendahuluan? Pendahuluan dia dekat sini. Kita hendaklah. Tu pendahuluan. Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, ini adalah isi. Kemudian kata sambung dia, suka. Tips dia suka. S supaya, U untuk, K kerana, A agar. Jadi kat sini Ustaz Mi gunakan supaya, S supaya. Supaya apa? Ni huraian dia, dijauhkan daripada neraka jahanam. Dapat tak? Okey, begitulah nombor 2 dan nombor 3. Kita hendaklah hendaklah ni pendahuluan, memanfaatkan hati, mata dan telinga. Ini adalah isi. Kerana ni yang daripada suka tadi, K kerana, semua ialah amanah Allah kepada manusia. Ini adalah huraian. Yang ketiga, kita hendaklah adalah pendahuluan, mengelakkan diri daripada menjadi orang yang lalai. Ini adalah isi. Agar, kata sambung dia daripada suka tadi, A agar huraian dia tidak diazab oleh Allah. Okey adik? Okey, cantik. Okey, seterusnya Ustaz Mi tak huraikan lah ni sebab hanya ulang balik yang Ustaz Mi cerita sebelum ni.
Okey, sekarang soalan kebat adik-adik. Untuk adik-adik biasakan soalan kebat ni. Tengok soalan dia dulu. Okey, masalah gejala sosial yang berlaku di negara dapat dikurangkan sekiranya umat Islam menggunakan nikmat mata dengan betul. Huraikan hujah anda. Jadi adik-adik tengok dalam ni. Apa dia minta? Dia minta masalah gejala sosial berlaku di negara dapat dikurangkan sekiranya kita gunakan mata kita dengan betul. Huraikan hujah anda. Soalan berkaitan dengan hujah ni senang adik-adik. Kita boleh kaitkan dengan apa sahaja, asalkan dia kena dengan kehendak soalan tu. Jadi di sini Ustaz Mi letakkan cadangan jawapan. Cadangan jawapan dia ialah penggunaan deria penglihatan dengan betul dapat mengelakkan masyarakat dari perbuatan dosa. Ni isi. Ingat soalan kebat ada 4, isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Di isi dia, penggunaan deria penglihatan dengan betul dapat mengelakkan masyarakat dari perbuatan dosa. Ayat sambung. Daripada suka tadi, ayat sambung dia Ustaz Mi ambil K, kerana. Kerana apa? Kerana ia mendorong seseorang melakukan kebaikan dan amal soleh. Ini apa dia? Ini huraian. Lepas itu huraian lengkap. Huraian lengkap dia ialah contohnya. Di sini ada tips dia. C-A-K. Cap. C contohnya, A akibatnya, K kesannya. Jadi sini yang paling sesuai Ustaz Mi letakkan contohnya. Bawalah contoh. Contohnya, seseorang yang menggunakan mata untuk membaca buku mengenai Islam akan memotivasikan dirinya untuk menjadi hamba yang beriman dan beramal. Cantik. Dan last sekali kesimpulannya. Simpulan dia ada PIH. Jadi simpulan ni sama macam pengajaran. Dia ada PIH teknik dia. Okey, jadi kesimpulannya kita hendaklah yang ni dipanggil pendahuluan. Okey, simpulannya kita hendaklah ni pendahuluan. Isi dia sentiasa menggunakan nikmat Allah dengan perkara yang bermanfaat. Okey, kata sambung dia supaya, daripada suka tadi Ustaz Mi ambil S, supaya terhindar dari perbuatan maksiat ni huraian. Jadi lengkaplah kesimpulannya kita hendaklah ni pendahuluan. Isi dia sentiasa menggunakan nikmat Allah dengan perkara bermanfaat. Ini adalah isi, dan huraiannya ialah supaya kata sambung dia, huraian dia terhindar dari perbuatan maksiat. Okey adik? Okey, alhamdulillah. Jadi boleh tengok balik, dengar balik. Mudah-mudahan adik dapat memahami kaedah menjawab soalan kebat ini, insya-Allah. Baik, habis adik-adik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini memberi manfaat pada kita, dan kita dapat gunakan umur yang Allah Ta'ala berikan pada kita sebagai persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti. Dan ingatlah adik-adik, gunakanlah hati adik-adik untuk memahami ayat-ayat Allah. Gunakanlah mata adik-adik untuk melihat keesaan Allah, kebesaran Allah, dan datang iman dalam hati kita. Dan gunakanlah telinga adik-adik untuk kita mendengar ajaran dan nasihat daripada agama kita. InsyaAllah bila kita jaga 3 panca indera kita ini, kita akan terhindar daripada azab api neraka jahanam. Kita terhindar daripada azab api neraka jahanam. Kita terlepas daripada penghinaan Allah sebagai binatang ternakan, dan lebih hina, lebih teruk daripada binatang ternakan. Kita terhindar daripada orang yang lalai. Dan selalulah adik-adik bermohon pada Allah dengan doa yang dianjurkan tadi dalam teks tadi. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabil nar. Itu saja adik-adik. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ni manfaat pada adik-adik. Oh, sebelum tu jangan lupa adik-adik, Ustaz Mi letakkan di bawah deskripsi, di bawah ada 25 soalan kuis untuk adik-adik jawab. Dan mudah-mudahan bila adik-adik jawab, mudah-mudahan dapat mengukuhkan lagi pemahaman adik-adik tentang tajuk ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat pada adik-adik. Assalamualaikum, jazakumullah khairan.